Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, diteruskan dengan kumpulan kami yang bertajuk Mabahith Nubuwat wal Kauniyat. Perbincangan berkenaan dengan kenabian dan juga ciptaan. Okey, Majmu'ah Khamis, kumpulan yang kelima. Baik. Al-Qismu Thalith, bahagian yang ketiga, Al-Kauniyat, ciptaan. Ciptaan Safhah 241 hingga 249. Boleh buka. Baik. Saya Muhammad Azim bin Rahim, nombor metrik 060848, akan membentangkan bahagian tamhid, pengenalan. Baik. Pengenalan tentang al-kauniyat. Wa naqsudul bil kauniyat kullu ma ilmu bi tariqah al-qat'i wal yaqin min sya'ni mawjudat mimma amara Allah azza wa jal bi ma'rifatihi wal i'tiqadi bi wujudihi. Apakah yang dimasukkan dengan kauniyat? Yang dimasukkan dengan kauniyat ini adalah ciptaan di sini adalah segala perkara yang di alam wujud ni yang kita ketahui dengan yakin. Apa makna dengan yakin? Maknanya tiada sangkaan, tiada zon, tiada syaz padanya. Maknanya kita kena yakin dengan ciptaan Allah ni. Baik. Dengan apa? Dengan cara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mengetahui dia, mengetahui ni, dan i'tiqad padanya, percaya padanya dengan kewujudannya. Maknanya kita kena percaya tentang kewujudannya. Tahu? Baik. Terusnya al-mawjudat tashmil al-insan wal jan wal malaikah wasair makhluqat wal makunat al-ukhra min samawat wal aflaq wal ard wal bihar mimma yatadamhu kullu dhalik min asbab wal musabbabat wa harakat kauniyat mutakhallifah. Mawjudat ni, kewujudan ni merangkumi kepada apa? Al-insan, al-jan wal malaikah wasair makhluqat. Katanya manusia, jin, para jin, malaikat, para malaikat dan segala makhlukat, segala ciptaan dan juga ciptaan yang lain daripada langit, daripada bintang, bumi, laut dan sebagainya. Segala apa yang dikandungi dalamnya tu daripada sebab dan musabbabat, daripada peredaran alam semesta dan sebagainya. Ciptaan Allah. Baik, seterusnya fakul hadhi asya' yatlau alaihi ism al-mukawwanat ataupun al-kaun. Apa maksud dia? Disebutkan dengan al-mukawwanat ni adalah kejadian yang dicipta, ataupun al-kaun ni alam semesta ataupun alam ciptaan. Ni kita bincang tentang al-kauniyat ni. Wa ala hadha fatashmil bihuthi hadha al-qism dirasah al-haqa'iq muta'alliqah bima yali. Katanya apa? Berdasarkan pengertian ni, wa ala hadha, maka kajian dalam bahagian ini merangkumi hakikat yang berkaitan dengan apa? Yang pertama malaikat, para malaikat, insan, manusia, jan, para jin dan al-qanun sababiyah fil kaun. Kata kan? Undang-undang sababiyah di alam semesta. Wa kama qultu lak innama yahmana min haqqa'iq hadzal mawjudat ma kalafana Allah azza wa jal bi ma'rifatihi thumma al-iman bihi wa i'tiqadi bi wujudi. Seperti mana yang telah kita katakan, yang penting berhubung dengan hakikat di alam mawjud ini adalah kita mengetahui, mengimani dan mempercayai kewujudannya yang telah ditaklifkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita. Adapun hakikat yang lain, maknanya tabiat daripada perkhususan dia kan, susunan, bentuk dan usaha penumpuan rahsia ni yang terkandung dalam Al-Quran, dalam ciptaan ni, kesemua itu tiada kaitan dengan hukum agama, akidah ataupun keimanan. Kalau ada pun tidak lebih daripada galakan syarak untuk kita mengkaji atau mencari, menghasilkan penemuan baru dalam alam semesta ni. Ni penemuan ni, al-kauniyat apa? Malaikat, insan, jan, al-qanun sababiyah fil kaun. Baik. Kalau masih tak faham lagi, kita akan teruskan dengan pembentangan seterusnya. InsyaAllah akan pergi lebih terperinci lah. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zakwan Yusuf. Rakumut talib 060866. InsyaAllah sanashrah lakum babul awal tahta al-mawdu' al-kauniyat, yakni al-insan. InsyaAllah kami akan menerangkan bab pertama dalam tajuk kauniyat, yakni alam manusia. على المسلمين أن يلم بالحقائق الثالية عن الإنسان وواقعه. Jadi setiap
manusia, setiap insan yang bergelar muslim wajib untuk mengetahui beberapa hakikat tentang manusia dan kedudukan manusia itu. ثم يستيقنها في نفسه ويقيم عليها معنى إيمانه عز وجل. Kemudian kita perlulah yakin akan hakikat-hakikat tersebut dan membina makna keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah الحقائق ينقسم إلى ثلاثة. أولا الإنسان أفضل المخلوقات وأشرفها. Manusia ini adalah makhluk yang paling mulia dan yang paling utama. ثانيا الإنسان مخلوق من حيث الجنس من عنصر التراب ومتكاثر من حيث المصدر من الإنسان أولا يعني آدم عليه الصلاة والسلام. Manusia ialah makhluk yang diciptakan daripada jenisnya, yakni tanah, dicipta daripada tanah. Wa mutakathir min haisul masdar, dan ia berkembang biak daripada sumbernya, yakni Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Wa thalithan al-insan makhluk munzul nash'ah awwala fi atam al-mazahir wa ahsan takwim. Manusia ini diciptakan sejak daripada detik awal kejadiannya, daripada perkembangannya, dalam bentuk rupa yang sempurna dan susunannya yang paling indah. Kalau Allah Ta'ala fil Quranil Azim, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam rupa bentuk yang sebaik-baiknya. Rupa bentuk yang sebaik-baiknya bermakna manusia ini tidak diciptakan secara na'i. Apa yang dimaksudkan secara na'i? Tidak diciptakan secara na'i, maksudnya manusia ini tidak diciptakan daripada satu jenis kepada satu jenis yang lain, dan tidak juga diciptakan daripada satu spesies kepada satu spesies yang lain. Contoh yang paling dekat ialah teori Darwin yang mengatakan bahawa manusia ini berkembang daripada beruk, daripada monyet. Jadi ianya jelas bertentangan dengan perkembangan manusia dalam Islam. Al-insan afdalul makhluqat wa ashrafuha. Kumpulan kami akan menceritakan tentang manusia adalah makhluk yang paling mulia dan utama. Jadi hakikat ini dapat dibuktikan melalui dua dalil, dua bukti. Yang pertama, dalilul khabar al-yaqini as-sadiq, dalil daripada khabar yang yakin lagi benar. Thaniyan, burhanul aqli, dalil daripada akal. InsyaAllah saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mak Fauzi Abdul Rahman, nombor metrik 060846. InsyaAllah saya sambung daripada pembentang yang sebelum ini, iaitu dalil yang pertama, iaitu dalil khabar as-sadiq, dalil dari perkabaran yang yakin lagi benar. Bermula daripada ayat yang pertama, walaqad karamna bani adam wa hamalna fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang bermaksud dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut daripada daratan dan lautan, dan kami berikan rezeki yang baik-baik kepada mereka,
dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan ayat yang kedua daripada surah Al-Baqarah, ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan telah berkata, dan ingatlah kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah kecuali iblis, dan mereka enggan dan takbur, dan adalah mereka itu termasuk daripada golongan-golongan yang orang kafir. Ad-dalil fi kulli ataini wadihud dilalah ala matlub. Dalil yang saya telah memberitahu tadi sangatlah jelas yang menunjukkan kepada manusia ini adalah lebih baik daripada segala makhluk. Walakin waqa'a al-bahthu fi ta'mim hadha al-hukm hatta binisbati al-malaikah aidan. Akan tetapi terdapat percanggahan perbahasan yang umum pada hukum manusia lebih baik daripada segala makhluk, hatta binisbati al-malaikah, sehingga kan dinisbahkan kepada malaikat. Wa sababul ihtimalu fi ayatil ula muhmaran. Ianya telah dibawa kepada sebab ayat yang pertama dari surah Al-Isra yang saya telah bacakan tadi, daripada konteks daripada potongan ayat wa faddalnahum ala katsir. Hunalika ba'dan minal makhluqat lam yufaddilu 'alaiha insan al-malaikah. Akan tetapi sebahagian daripada ulama telah berpendapat bahawa tidak ada yang lebih baik daripada manusia, iaitu al-malaikat. Al-malaikat lima sabita fil Quran wal hadis ala azimi darajatihim, yang telah disebut di dalam Al-Quran dan hadis tentang ketinggian darjat mereka. Wa man lam yatamassaku bidalilil khitab, dan siapa berpegang kepada dalil al-kitab, cukup baginya iktafi bima yantiqu bihi an-nas, cukup mereka untuk memegang daripada ayat ini. Inna istafkara alal kalimat, cukup pada berfikir kepada ayat yang pertama, walaqad karamna bani Adam wa hamalna fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsir. Pada ayat katsir bermakna bihi kul, iaitu katsir sebanyak, cukup kepada dimaknakan dengan kul, kesemuanya. Walakin la yadullu ala anna al-hal fi qalili bididin. Tidak akan sekali ayat kasir itu diterjemahkan kepada berlawan dengannya, iaitu qalil, sedikit. Wa fi umumiha afdaliyah al-makhluqat al-insan. Dan pada umumnya, setelah diterangkan kepada daripada dua ayat Al-Quran di atas, cukup bagi kita untuk berfikir bahawa manusia ini adalah makhluk yang lebih mulia daripada yang lain. Wa man qala bi afdalatiyah al-malaikah 'ala al-insan mutlaqan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan antara ulama yang mengatakan bahawa malaikat ini lebih mulia daripada manusia adalah salah satunya Abdullah bin Abbas. هذه من اختيار الزجاج على ما رواه الوحدي بإحتاجه في قوله تعالى. Ini dia mengambil pendapat daripada Imam Az-Zujjaj yang telah diriwayatkan oleh Al-Wahidi, cukup bagi dia untuk menyatakan, iaitu dengan dua ayat yang di bawah, wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada wa lahu وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Surah Al-Anbiya ayat 26 dan 27. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah menjadikan malaikat itu sebagai anak. Maha suci Allah. Mereka sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba yang telah dimuliakan. Mereka mendahuluinya dengan berkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Cukup mengatakan bahawa malaikat itu lebih baik daripada segala makhluk.
La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surah At-Tahrim ayat 6. Yang tidak mendakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Siapa dia? Iaitu malaikat. Cukup perbahasan saya pada kali ini. Seterusnya kita ke pembentang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang seterusnya, wa bihadis Al-Bukhari radhiyallahu anhu, man zakarani fi mala'u khair min mala'ihi. Maksudnya, sesiapa yang mengingatiku di khalayak ramai, akan aku mengingatinya di khalayak yang lebih baik daripada khalayaknya. Menurut Al-Qurtubi, hadis ini adalah nas yang menegaskan kemuliaan tentang para malaikat. Seterusnya, wa mazhab jumhur ahli sunnah wal jamaah an khawasi al-bashar min al-anbiya'i was-sadiqin. Maksudnya, menurut jumhur ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa manusia, khususnya para nabi dan para siddiqin, adalah lebih mulia daripada para malaikat yang khusus, yang nama-namanya disebut di dalam Al-Quran. Manusia biasa dari kalangan salihin pula dikatakan lebih mulia daripada malaikat biasa. Antara dalilnya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat yang ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Al-Bariyah di sini merangkumi para malaikat. Manakala dari hadis pula ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lain-lain lagi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya mereka juga berdalilkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kepada manusia dengan asas taklif, yang dengannya melayakkan manusia menerima ganjaran atas usaha yang dilakukan, atas usaha yang mereka laksanakan di atas dasar kewajipan. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan dalam diri manusia pelbagai keinginan dan hawa nafsu, yang dengannya melayakkan manusia mendapat balasan pahala kerana usaha melawan dan mengatasi hawa nafsu tersebut. Hal ini tiada pada makhluk malaikat dengan sebab ketiadaan keinginan dan hawa nafsu dalam susunan kejadian mereka, diri mereka. Itu menurut Abu Daud daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seterusnya, qala Al-Qurtubi wala tariq ila al-qat'u بأن الأنبياء أفضل من الملائكة ولا القطع بأن الملائكة خير منهم لأن طريق ذلك خبر الله تعالى وخبر رسوله أي المتواتر من ذلك أو إجماع الأمة وليس ها هنا شيء منه. Yang bermaksud, menurut Al-Qurtubi, tiada jalan untuk mengambil kata putus bahawa para nabi itu lebih mulia daripada malaikat. Demikian juga tiada kata putus bahawa malaikat itu lebih mulia daripada manusia. Kerana jalan untuk mengambil kata putus itu adalah melalui khabar daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mutawatir atau ijma' al-ummah. Dalam masalah ini tiada satu pun petunjuk daripada tiga jalan tersebut. InsyaAllah sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. ثم وأما برهان الأكل فتمثلوا في أمور التالية. Dalil dari segi akal adalah seperti berikut. أولا أمر أول أن النفوس الإنسانية تتميز عن سائر النفوس الموجودة الأخرى بتلك القوى المدهشة العاجبة ألا وهي القوات العاقلة المدركة للحقائق الأشياء. Yang pertama, diri manusia itu lebih istimewa jika
dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Ini kerana manusia itu mempunyai satu daya kekuatan untuk berfikir dan memahami akan sesuatu hakikat. Dengan adanya daya kekuatan berfikir ini akan menjadikan seorang manusia itu berfikir akan kebesaran Allah SWT di alam semesta ini. Dengan adanya daya kekuatan berfikir ini akan memancarkan cahaya ma'rifatullah kepada pemiliknya atau kepada orang yang berfikir, dan sekaligus menjadi satu persediaan kepada seorang insan itu untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. وإذا كان أمور كذلك فإن من لوازمه الواضح أن تكون النفوس الإنسانية أشراف النفوس موجودة في العالم إذا استثنينا الملائكة نظرا لاعتبار الاجتماعية بالنسبة إليهم. Maka berdasarkan hakikat ini, jelaslah bahawasanya manusia itu adalah insan yang termulia yang wujud dalam alam semesta ini, dikecualikan malaikat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Aidi bin Al-Fattah. Nama Kemetrik 060890. Adapun dalil daripada akal dapat dirumuskan kepada 3 perkara, iaitu al-amal asani, perkara kedua, mutarah bitajribah wal musyahadah min dalil sadi qaulillahi ta'ala, melalui perhatian dan juga uji kaji dapat membuktikan benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa sahalakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Untuk lebih mengetahui lagi tentang ayat ini, saya mengambil daripada tafsir Al-Muqtasar di bawah pengawasan Syekh Dr. Syahlil bin Abdullah bin Humaid, yang menyatakan wasahalakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Ayat ini dia menunjukkan dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa juga di bumi sebagai rahmat daripadanya. Yakni Allah menundukkan segala makhluk yang di langit seperti matahari, bulan, bintang, dan juga makhluk-makhluk yang berada di bumi. Semua itu merupakan rahmat Allah bagi hamba-hambanya sebagai kenikmatan dan kurniaan bagi umat manusia. Inna fi zalika, yakni pada pendudukan itu, laayatin liqaumin yatafakkarun, benar-benar terdapat tanda-tanda kawasan Allah bagi kaum yang mahu berfikir, sehingga dengan berfikiran mereka dapat sampai pada petunjuk kepada tauhid. Sedangkan orang-orang yang tidak berfikir, maka mereka tidak akan mendapat petunjuk daripada tanda-tanda tersebut. Untuk lebih mendalam lagi, kita pergi kepada slide berikutnya. Fa'anta tari'an kala min harakat al-falak wa nizam al-kawanu wa dha'ifu al-makunat al-mutahlifa innama yujari wafaqa al-hajat al-insanu khadamatahu. Anda mendapat melihat dan menyaksikan dengan jelas bahawa gerakan dan peredaran cakrawala, sistem dan peraturan di alam semesta tugasnya dilakukan oleh pelbagai makhluk, dan kejadian kesemuanya berjalan sesuai dan selaras dengan keperluan hidup manusia sebagai hadam di muka bumi ini. Contohnya kejadian siang. Pada waktu siang kita bekerja mencari duit dan mencari nafkah. Manakala pada waktu malam, Allah menjadikan malam untuk kita berehat dan juga melakukan amal ibadat kepadanya. Seterusnya, fal insan yamsilu fi hadza al-wujud allazi min khawal al-qatib al-da'ira ala hini yanjazibu ilahi mutahlifa al-mawjudat al-ahri fi tawaifu ad-da'ibu wa sa'i mustamar litang saji lahu al-makumat al-hayat al-fadli wa tahiyya lahu al-mutalibatahu wal hajatahu al-mutahlifati. Manusia dalam lingkaran alam wujud ini merupakan titik pusatnya, manakala seluruh makhluk yang tertarik ke arah dalam gerakan dan peredaran yang berterusan mengelilingi dua mengermuninya, yang menghulukan segala asas kehidupan lebih baik yang menyediakan pelbagai keperluan dan tuntutan hidup dan tamadunnya. Amin wazan zaring an yakdu hadha akainun alladhi hadha asyainu min sa'irun al-mawjudat wa syaini as-sa'iru al-mawjudat ma'ahu wa asyrakaha ala utillah. Kepesan daripada hakikat tersebut
daripada ayat-ayat penerangan tadi dapat kita menyimpulkan bahawa manusia ini lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Wallahu alam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzami Ash'ari dengan nombor metrik 060856. Saya sambung dengan perkara yang ketiga, Al-Amru Thalis, Sifatu Raqabahullah Ta'ala fil Insan, yang mana sifat yang diperuntukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Hiya fil jumlatuha fuyudat min sifati rububiyah kal ilmu wa qudrah wa takbur wa nuzu' ila sitrah wal malku ghairu dhalik. Inilah sifat-sifat yang diberikan kepada Allah, merupakan sifat-sifat ketuhanan seperti ilmu, kudrah, takbur, dan menguasai satu perkara yang lain dan sebagainya. Okey, yang pertama, wa idza am'anat al-fikru, jika kita fikir secara mendalam ataupun kita teliti, alam tu anna al-insan yu'minu billah azza wa jalla wa yamtali'u qalbahu bi ta'zimahu wa ijlahu, maka kita akan dapati bahawa manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendalam kerana adanya sifat-sifat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya jika kita fikir secara mendalam, manusia ini beriman kepada Allah SWT dengan mendalam kerana adanya sifat-sifat yang saya sebutkan tadi seperti ilmu, qudrah dan sebagainya. Kita pergi yang kedua. Yuwasitah ma rakabu fihi min hadhihi sifah. Fabi'ilmuhu al-juz'u al-mahdudah yastati' an yatasaru 'ilmu Allah wasi' alladhi la yahaddu. Dengan ilmu-ilmu yang terbatas, dengan ilmu-ilmu manusia yang terbatas, maka kita dapat gambarkan bahawa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah amat luas dan tanpa had. Yang ketiga, wa bi qudratuhu al-juz'iyah al-mahdudah yastati'u an yatasawwar qudratullah al-masitra ala kulli syai'. Dengan kemampuan manusia yang terbatas, dapatlah kita gambarkan bahawa Allah menguasai segala-galanya. Dan keempat, walau lama uda'ullah fi min hadhil namudhajun min as-sifat lima tahya'u liidraku azmatillah wa jalil wa sultanah. Sekiranya tanpa adanya ilmu-ilmu yang Allah berikan ini, maka kita tidak akan dapat bersedia dan memahami segala-galanya, ataupun kita tidak dapat bersedia dan memahami segala apa yang kekuasaan Allah. Maknanya kita tidak dapat memahami kekuasaan Allah di dalam dunia ini. Idza kana al-insan fi haqiqatuhu mastawdi'an lidhilal aw fuyudat min sifat ilah. Sekiranya manusia ini digambarkan sebagai bayangan Allah, fa akhlaqu bihi ay yakuna asyrafu al-makhluqat wa akraman, maka memang amat layaklah bahawa manusia ini digelarkan sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling mulia di atas muka bumi ini. Sekian, Allahu a'lam. Kesimpulannya, an afdaliyah al-insan ala sairun makhluqat bi istisna'i malaikah. Kelebihan manusia itu adalah atas daripada seluruh makhluk yang ada kecuali malaikat. Dan haqiqatu thabitat bil qat'i, ianya merupakan satu hakikat yang thabit lagi qat'i. Dala 'alaiha al-khabar as-sadiq mutawatir wal burhanul aqli as-sahih, yang dapat dibuktikan oleh akal yang yakin. Fawajibu 'alal muslim an ya'taqidu zalika. Jadi kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengiktikadkan hakikat tersebut. Hakikat apa? Hakikat bahawa manusia ini adalah lebih mulia daripada makhluk lain. Wa amma afdaliyah 'alal malaikah fal amar fi zalikal muhtamal. Adapun kelebihan-kelebihan manusia atas malaikat merupakan sesuatu perkara yang muhtamal, yakni belum pasti, tak jelas. Wa adallah zanniyah wa lizalika waqa'i al-hilaf. Bukti-bukti yang dikemukakan
adalah bukti-bukti yang bersifat zanni, dan oleh kerana itu berlakunya khilaf ataupun perbezaan pendapat. Wala'alla aslam fihi nahil al-haqiqah amri fi dhalika ila allama Allah wa azza wa jalla. Jadi nak selamat adalah dengan menyerahkan segala hakikat tersebut kepada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja daripada kami. Syukran jazilan.